Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Lama tak buat live kan. Masuk YouTube pun dah lama dah tak buat video YouTube. Minta maaf lah bagi siapa-siapa yang biasa tengok YouTube saya. Minta maaf sangat-sangat sebab saya sekarang ni dalam proses terlampau banyak sangat belajar. Apa kata, saya tengah restructure balik saya punya model bisnes supaya orang kata boleh sharing dengan lebih banyak lagi lah, kata kan. Baik, saya punya tajuk hari ni sebenarnya winning versus success. Okay, menang atau kejayaan, yang mana satu yang nak. So saya sempat berjumpa dengan seorang sahabat hari itulah sebelum event Liverpool lawan Chelsea pagi tadi. So saya ni penyokong tegar Liverpool sebenarnya. Jadi kena kutuk lah sekarang kan, sebab tahun lepas dah menang, tahun ni kalah. Okay, jadi antara cerita yang kita orang cerita tentang yang kita orang bincangkan tentang bisnes tu, dia sangkutkan berkaitan dengan kejayaan. Orang kata yang menonton ni dengar suara saya, sebab saya baru first time pasang balik mikrofon saya. Saya tak test pun. Harap-harap boleh dengar lah. Kalau dengar bolehlah komen dengar kan. Kalau tak dengar tak maaf lah, kena buat sekali lagi live ni. Okay, balik kepada tajuk winning versus success. Okay, ini bila saya jumpa dengan kawan saya tu, dia ni seorang yang apa orang kata sukses juga orang dia. Dia memang berjaya. So saya pun memang minta pandangan dia jugalah tentang bisnes ni. So dia cakap dengan saya, kejayaan tak boleh datang kalau tak ada kemenangan. Logik juga kan. Macam semalam Liverpool dah kalah, so automatically nak merangkul kejayaan Liga Perdana Inggeris dah memang satu benda yang almost mustahil lah. Okay, bila dah almost mustahil, sebab apa? Sebab tak menang, kalah. So dia cakap dengan saya, untuk membina kejayaan you kena menang. Dan bila you nak menang, you kena ada satu set. Sebab dia kata dalam apa pun bentuk pertandingan yang ada dekat dalam dunia ni, dia result cuma ada dua je. Dia tak ada seri. Sama ada you buat sesuatu, you menang atau you kalah. Okay, so dia kaitkan dengan cerita bisnes lah. Okay, maksud dia macam ni. Dia pesan dengan saya, untuk you capai satu-satu kejayaan dalam bisnes, you kena menang setiap pertarungan dalam perniagaan. Example, dia bagi contoh, kita orang semua nak duduk dalam winning team. Saya sokong Liverpool lah kan. Semalam Liverpool boleh kalahkan Chelsea, tapi keadaan berlaku sebaliknya. Of course kita kecewa lah. So bila you set satu-satu target dalam perniagaan, contoh, okay, apa yang you nak buat hari ni? Katakan saya sebenarnya hari ni plan nak contact dengan 10 customer. Now, either you hit that target atau you don't hit that target. Sama ada you berjaya mencapai target tersebut atau tak berjaya mencapai target tersebut. So kalau you tak berjaya mencapai target tersebut, mean you are losing side. Kalau you berjaya mencapai target tersebut, means you are winning side. Even kalau you buat, katakan target you 10, you dapat 12 orang, then you are winning side. Even kalau you dapat 10 per your target, you are on winning side. Tapi kalau you buat cuma 9, 8, 7 dan bawah, then you are losing side. The moment you pilih, cakap bahasa orang putih pula, pada waktu anda memilih untuk membuat di bawah macam target yang anda buat tadi, 10 orang customer yang anda nak contact, anda berjaya buat 7 atau 8 saja, success rate tak jadi 100%. Success rate jadi 7 bagi 10, 70% lah. Itu dia cakap dengan saya. That's how. Itu bagaimana kejayaan diukur. Kalau you boleh menang setiap hari dalam setiap plan yang you buat, dan you punya orang kata success rate 100%, then kejayaan you akan jadi 100%. So apabila saya buat bila saya dengar cakap dia tu, dan baru saya terfikir, ada betulnya dia cakap. Sebab kawan saya ni dia bukan calang-calang orang, tapi tak naklah saya sebut siapa, memang dia tu memang terkenal. So ceritanya lebih kurang begitulah. Okay, ceritanya lebih kurang begitu. So termasuklah juga dengan anda implementasi untuk anda
cuba buat winning mindset ni anda boleh buat di tempat kerja, anda boleh buat dalam bisnes, actually anda boleh buat dalam hidup pun. Okay, so dia cakap dengan saya, dia pesan dengan saya balik. Sebab bila saya tanya dengan dia kenapa kalau kita buat satu bisnes tu selalunya macam susah sangat, dia cakap you tak ada winning mindset. Winning mindset means apa? Bila kita buat satu-satu target, kita kena achieve target tersebut. Okay, tak ada alasan apa orang kata tak boleh buat. The moment anda letak target untuk anda buat sesuatu, contoh kalau anda nampak sikit dekat belakang tu ada kotak putih, saya sekarang jual air. Contoh saya buat target, okey, katakan bulan ni saya nak jual 400 botol air, right? 400 botol air. So apabila saya nak jual 400 botol air, saya punya target saya kena pergi 400. The moment saya cuma jual 300, dia tak ada sukses. Bila katakan success rate tu diukur dalam persen bawah daripada 100, so kejayaan dia tu jadi kecil. Okey, andai kata anda buat satu-satu target, contoh saya ramai orang yang jual, saya bukan ramai jual, saya ramai customer emas. Salah seorang ni Cik Muhammad Amsyar, khabar? Oh, boleh dengar Mr. Tan Chun Wei, thank you very much for watching my live. Okay, so andai kata you letak satu target, okay, saya nak simpan 100 gram. Dalam 100 gram katakan simpan emas anda nak buat, anda kena ada time frame. Okay, berapa lama? That's why dalam bisnes sekarang saya lebih faham kenapa sebahagian besar bisnes tu gagal, because plan yang kecil tak dibuat. Okay, plan yang kecil tak dibuat. Contoh macam saya jual air je, very simple. Bulan lepas saya dapat jual 300 botol, dan memang saya tak letakkan target sebenarnya, pasal bisnes ni baru je jalan bulan lepas. Tapi Alhamdulillah, minggu pertama bulan ni jualan saya dah mencecah 100 botol. So saya ada chances untuk hit 400 botol. So saya mensasarkan jualan saya bulan ni adalah 400 botol. Okey, kalau saya berjaya mencapai, saya menang. Maksud saya sukses. Satu battle pertama. Dalam battle nak buat 400 jualan dalam satu bulan, apa yang saya perlu buat? Saya perlu pecahkan. Satu hari kena ada berapa botol. Okey. Now, bila katakanlah saya nak jual 400 botol, bermaksud lebih kurang saya perlu jual lebih kurang 3, 4, 10, 300, kita anggaplah lebih kurang 13 botol sehari. Right? Saya perlu jual 13 botol sehari, example So apabila saya gagal jual 13 botol sehari, berarti saya gagal pada hari tersebut. Maksud saya kalah lah. Saya kalah. So macam mana saya nak menang balik? Bila saya nak menang balik, the next day saya kena accumulatekan berapa defisit yang saya tertinggal dengan jumlah yang sepatutnya saya jual, tambah dengan jumlah sepatutnya jual hari tersebut. Maksud kalau katakan semalam saya jual 10, saya perlu jual 13, hari ni saya dah kena jual 16 botol, baru saya boleh dapat balik orang kata winning track. Kalau tidak, saya tak akan dapat kejayaan tersebut. Alright. So benda very simple dia cakap. Inilah basic yang kebanyakan orang tak suka nak buat dan orang tak suka nak pergi tengok. Orang zaman sekarang bila dia buat bisnes, yang dia fikir hari ni dia buat bisnes, bulan depan dia dapat untung 5-6 angka. Dan bila mindset tak betul, nak buat untung 5-6 angka dengan cuma dengar cerita orang, dengan tak faham model bisnes macam mana, dengan tak faham target nak buat macam mana, itu sebab kebanyakan bisnes bila dia buat dia gagal. Saya dah bergelumang dalam dunia bisnes ni lebih kurang dalam setahun lah yang saya buat betul-betul orang kata full time ni. Tapi saya akui 8 bulan pertama fasa saya memang saya tak berani nak cakap lah. Kalau dulu bila saya dengar cerita mentor-mentor bercakap tentang diorang dulu, saya ada guru Tuan Fahdi Ghazali daripada Livo. Kali pertama saya jumpa dengan dia masa evolusi, dia cerita tentang dia terpaksa jual handphone dia masa tu, handphone Note 1 semata-mata nak bayar kereta. Tapi saya dengar cerita tu waktu dia dah sukses. Cerita tu memang bagi inspirasi, tapi pasal kita tak boleh nak rasa. Sekarang saya boleh rasa pasal fasa bila saya buat bisnes peringkat awal 8 bulan pertama, memang langsung tak ada income. Sangat sikit lah, saya bukanlah cakap tak ada income, memang sangat sikit. Orang cerita 5 angka, saya punya income buat bisnes 2 angka, RM20, RM30. Sangat susah nak buat duit. So memang stres.
Tapi Alhamdulillah lah, bila dapat berguru dengan orang yang betul, melalui fasa-fasa untuk membetulkan keadaan, dan fasa membetulkan keadaan tu pun ya, dalam keadaan yang sangat-sangat panjang dan lama. Ai Cayong, Waalaikumsalam. Boleh dengar ni, kita nak buat bisnes. Okey, bila masuk fasa ni tu memang susah. Sampailah bila saya duduk dengan dia, dia cerita dengan saya very simple. Dia cakap dengan saya tak ingat ada satu nama jurulatih bola keranjang dekat universiti di Amerika Syarikat. Dia adalah jurulatih terbaik sebab dia tak pernah kalah. Okey, dia tak pernah kalah. Tuan Farid Masrum, proses dah betul. Thank you very much. Dia tak pernah kalah. Bila orang tanya dengan dia, apa formula yang mendapatkan dia kejayaan demi kejayaan, dia cakap, dia kata champion is best at the basic, dia cakap. So dia memilih pemain yang memang dah ada basic bermain bola keranjang dan sangat-sangat kuat. Sebab itu tim susah nak kalahkan dia. Sebab dia kata, kalau katakan kita sendiri dah tak ada asas yang kuat, buat apa pun tak jadi. Confirm buat apa pun tak jadi. Right? So dia cakap dengan saya, kau betulkan balik, benda mudah je, dia cakap macam ni. Okay, sekarang kau buat bisnes apa? Okay, of course sekarang saya buat bisnes emas lah. Saya consult orang untuk simpanan emas. Dan saya juga sekarang membantu sahabat saya, dan dalam masa yang sama saya pun buat jual air durian Belanda. Tak lama lagi nak jual air tebu pula di Mentakak Pahang dekat Terbelung. Yang itu air tu jangan tanyalah pasal tak boleh nak post. Pasal air tu dia tak ada, apa kata, tak ada orang kata preservatif. Jadi tak boleh nak post saja air tu. So dia cakap dengan saya, okay Arif, you nak jual berapa botol? That's you must have target dulu. You kena ada target tu dulu. So bila you ada target, katakan you nak jual satu hari aku kena jual 10 botol. Now that's you punya winning track. The moment you gagal dapatkan 10 botol pada hari tersebut, you gagal. You jangan cerita you gagal, you kalah. So bila you kalah, you jangan cerita sukses. You takkan boleh sukses. So itulah satu pengajaran, walaupun simple tetapi sangat menarik perhatian saya, yang secara jujur saya sendiri tak pernah dengar. Oh macam tu rupanya. So dia cakap dengan saya, success only come when you are win. Kamu cuma akan berjaya jika kamu menang. Kalau kamu kalah, tak usah cakap lah nak berjaya ni. Jangan cerita lah, okay kita bermain dengan lebih baik macam semalam lah, Liverpool kalah 1-0 main tempat sendiri lah. Walaupun bermain dengan baik, you are losing side. You kalah means you kalah. Okay, you kalah means you kalah. Oh, Puan Ikin Johari, Waalaikumsalam Puan Ikin. Apa khabar? Dapat baby baru kan? Okay, so inilah juga pesanan yang saya boleh bagikan kepada anda semua, dengan harapan dia boleh membantu orang lah. Sebab saya dah sampai satu tahap, sebab cikgu saya pesan macam ni lah, yang saya boleh sharekan dengan anda juga. Bila you belajar satu-satu ilmu ni akan melekat cuma dengan dua cara je. Sama ada you buat atau you mengajar orang lain. So saya fikir daripada tahun 2018 saya dah belajar pasal bisnes. Saya plan nak mengajar orang balik, tapi saya pernah buat survey lah. Ada yang sanggup bayar. Dia cakap, tak apalah, kalau kau rasa kau boleh buat kelas, kita orang bayar. Ada, tapi tak ramai. Tapi saya fikir saya nak bagi secara percuma je, tapi ada syarat-syarat dia lah. Okay, nantilah kita fikirkan syarat dia. Sebab saya baru terfikir ni dalam 1-2 hari. Saya akan buat dalam skala yang kecil ni dulu. Ilmu tu memang saya nak sharekan untuk anda semua supaya anda boleh pakai. Okay, dia sama pesan macam guru pertama saya lah waktu saya mula-mula belajar pasal bisnes. Okay, dia bagi tahu dengan saya, dia kata sometimes ini untuk parents especially, dia kata kadang-kadang mak bapak ni dia nak anak dia berjaya, tapi involvement mak bapak sendiri tak ada. Example dia cakap, tapi dia tak kata semua lah. Dia cakap alangkah baiknya kalau mak bapak sendiri boleh mengajar anak-anak tu macam mana nak berjaya. Okay, kalau seorang parents tu macam contoh macam Puan Ikin yang cerita, yang tegur saya ni,
Macam Tuan Rosli, tahniah bos. Terima kasih tahniah juga. Tuan Rosli dia juga seorang usahawan. Cik Farid, Tuan Haji Farid tadi, dia juga usahawan. Dia kata alangkah baiknya kalau anda boleh menjadi usahawan yang berjaya, anda turunkan ilmu usahawan tu kepada anak anda supaya dia juga boleh berjaya. Itu antara pesan yang mentor saya cakap. Sebab dia kata saya sebenarnya tak suka gunakan benda-benda yang kontroversi. Sebab bila saya kata nak ikut cakap macam mentor saya cakap, mak bapak mesti, nanti ada mak bapak yang tak maaf cakap lah, mungkin akan protes statement saya. Dia kata macam mana nak ni. Tapi saya pegang dia punya cakap. Saya kata macam ni, dia cakap macam ni, lebih baik kamu berjaya sebagai seorang parents dan turunkan ilmu tu kepada anak anda, instead of harapkan orang lain menjayakan dia orang. Kan? Harapkan, tak maaf cakap lah, memang kita hantar anak-anak pergi sekolah, mesti belajar rajin-rajin. Tapi alangkah baiknya kalau anda memang mahir dalam matematik, anda turunkan ilmu tu, mengajar dia orang, tengok macam mana dia orang buat. Okey, sebab beban bukan senang kan. Kita kadang-kadang tak maaf cakap lah, ada kes-kes mak bapak yang komplain, cikgu-cikgu ni kena ingat, satu kelas cikgu ada berapa orang, murid ada berapa orang. Okey, so saya harapkan perkongsian ni dapat bagi anda satu, orang kata satu inspirasi lah untuk sharing. Kalau anda nak buat bisnes, anda kena set target. Apabila anda set target, anda kena menang target tersebut. The moment you kalah dalam target tersebut, jangan ceritalah nak maju, nak ke depan, nak besar, nak kecil. Nak kecil tu senang lah, nak membesar memang sangat-sangat susah. Okay, so saya rasa cukuplah dulu untuk kali ni. InsyaAllah kalau ada masa nanti saya buat sharing yang terbaru lagi. Kita cerita-cerita santai-santai. Sebab saya dah lama sangat tak buat live, saya dah lama sangat tak buat YouTube video saya, sebab saya fokus untuk betulkan balik bisnes. InsyaAllah dalam masa yang sama saya akan pelan-pelan betulkan dan sharing. Dan saya nak membantu jugalah. Dan yang paling cepat mungkin saya boleh bantu adalah customer-customer saya yang dalam emas lah. Okay, so jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.